Hamba diberi nama oleh ayahanda hamba pada lebih kurang 42 tahun yang lepas dengan namanya Muhammad Hafiz Hukmi bin Haji Wardi. Mana ayah hamba ni nama Wardi, cuma orang panggil Ustaz Mawardi. Kalau siapa kenal, tapi dia telah pun meninggal ataupun pulang ke rahmatullah tahun 94 lagi. Wardi bin Haji Ahmad, iaitu atuk apa nama Haji Ahmad, ataupun orang panggil dia Tok Bakok. Tok hamba orang panggil Tok Bakok. Dan bin Haji Ahmad pula bin Haji Muhammad Yusuf. Kalau sebut Haji Muhammad Yusuf orang tak kenal, tapi orang kenal nama gelarang dia. Gelarang dia orang panggil Tok Kenali. Jadi yang nama Tok Kenali. Haji Muhammad Yusuf pula bin Ahmad. Ayah dia nama Ahmad, dan Tok kepada Tok Kenali namanya Haji Muhammad Haji Abdul Samad. Jadi setakat tu je hamba kenal. Jadi alhamdulillah diberikan sedikit sebanyak pengertian dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapat pendidikannya di pondok dan sebagainya, di ma'had tahfiz dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang ni diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan balik ataupun amanah untuk menjaga pondok Tok Kenali. Sampailah giliran hamba sekarang ni jaga ataupun legasinya untuk menaikkan balik pondok Tok Kenali. Dulunya zaman Tok Kenali dia turun kepada anak sulung dia iaitu Tok Hamba. Lepas tu sampai masa Tok Hamba meninggal maka turun kepada arwah Abah. Arwah Abah meninggal dia putus lama sekejap, putus mualaf. Pok saudara lah apa semua pegang dulu. Lepas satu hari barulah diserahkan pada saya. Saya pegang di pondok Tok Kenali ni baru bulan 11 tahun 2011. Kurang 12 tahun lah lebih kurang, masuk 13 tahun lebih kurang. Jadi alhamdulillah thumma alhamdulillah, sikit sebanyak yang kita nak kongsikan pada hari ini. Dan hari ini kita ada sedikit tayangan. Tayangan perdana ni bukan daripada filem Mak Kilau. Bukan takut kata tayangan Mak Kilau ni, bukan. Ni tayangan daripada pondok Tok Kenali. Kita nak kenal pondok Tok Kenali insya-Allah. Sebelum pada kita pergi kenal pada pondok Tok Kenali, kita berkongsi sedikit pagi ini satu pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bila mana keadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada sahabat dia tentang akan berlaku akhir zaman ataupun dipanggil akhirat. Takutnya berlaku penghabisan dunia ni, maka sahabat pun takut akan berlaku peristiwa ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita satu persatu, maka sahabat terngiang-ngiang ataupun duk nampak-nampaklah kepala. Duk nampak kepalanya, duk nampak dalam keadaannya berasa serabutnya mikir aku ni zaman aku ke zaman tok aku, zaman ni cucu aku ke zaman tok cicit aku ke. Bimbang kepada mana? Kepada berlakunya akhir zaman. Yang menjadi kebimbangan bukan keadaannya dunia ni pecah, tetapi sahabat berbimbang sampai dia bercakap sama-sama dia kerana bimbangnya keadaan timbulnya susuk tubuh yang dibimbangi, iaitu seorang yang dipanggil namanya Dajjal. Bila sebut Dajjal ni kita semua tahu dan kita diajar untuk mengelak daripada fitnah Dajjal. Kalau Ustaz Wadi Anwar insya-Allah katanya tak lama dah nak mari dekat-dekat ni kawasan ni. Biasa dia bawa tajuk akhir zaman atau fitnah akhir zaman. Fitnah tu benda yang telah berlaku, tapi yang nak sebut pagi ni adalah ancaman akhir zaman. Ancaman ni sebelum berlaku fitnah, maka ia pun sekaligus benda yang sama, iaitu ancaman yang akan berlaku di akhir zaman yang tak dapat tidak sebelum daripada Dajjal keluar, maka fitnah ni akan sampai. Ancaman ni akan sampai. Ancaman lagu mana? Satu benda yang kita rasa biasa pada kita. Kita rasa kalau kita panggil Allah bisa tegar biasa, benda duk biasa dah. Kita duk perasan mana? Duk perasan mana keadaan bahaya dia? Sebab apa duk perasan? Keadaannya berlaku, kita relax, duk dengar molek-molek, duk dengar, duk orang cakap apa semua, tak ada masalah benda pun. Tapi hari ini alhamdulillah ceritanya bila mana para sahabat duk bercakap-cakap, duk bimbang-bimbang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencelah
Maka keluarlah satu hadis yang menjadikan pesanan untuk kita. Tiba-tiba Rasulullah mencelah, maka Rasulullah kata, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum min ad-dajjal. Maka para sahabat terkejut, maka paling tengok pada Rasulullah, pelik pula, seolah-olah lah, pelik. Tiba-tiba kata ada satu golongan yang aku lebih bimbang, lebih takut daripada Dajjal. Maka sahabat terkejut. Kenapa terkejut? Kerana pada sahabat yang paling bahayanya adalah Dajjal. Bila sebut akhir zaman, maka Rasulullah kata aku lebih bimbang daripada Dajjal. Ada satu golongan, satu orang, satu golongan, satu kumpulan ni aku lebih bimbang, lebih bahaya daripada Dajjal. Bukan hamba duk cakap tak, ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap sendiri. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ma huwa ya Rasulullah? Ada kata, man huwa ya Rasulullah? Siapa dia tu Rasulullah? Siapa mereka tu Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkap, memberitahu kepada sahabat, qala ulama usu. Simple je, dua perkataan, ulama usu, iaitu ulama jahat. Maka ulama jahat ni yang kita duduk keadaan yang kita tak tahu siapa. Mana sebelum Dajjal keluar, dia dulu akan keluar. Ulama usu iaitu ulama jahat yang berpakaian ulama, yang berpendidikan seorang ulama, menjadikan kita akan jadi kesamaran pada masyarakat kita. Jadi kita bentang sikit ambil tajuk apa ni, ulama usuk ni. Ulama usuk, satu perkataan yang hamba pernah dengar dah masa hamba kecil-kecil dulu. Masa kecil-kecil dulu, arwah abah duk cerita tentang ulama usuk. Hamba duk faham ke, duk faham salah lah, hamba faham ke silap faham ke, ingatkan ulama yang nyamar, yang duk belajar mana pun, duk belajar pun tapi berlakon jadi ulama. Rupa-rupanya bila kita sampai masa kita faham, ulama ni bukan orang biasa, ulama yang betul-betul ulama, yang betul-betul ngaji ilmu agama. Tapi tiba-tiba dalam keadaan ngaji ilmu agama, tapi dia menggunakan agama dia untuk meleraikan amalan-amalan, mengurangkan ibadah-ibadah supaya menakut-nakutkan kita untuk berbuat ibadah. Jadi nak kenal ulama usuk lagu mana? Sebab dia tak ada label, tak ada pakai name tag, ulama usuk tak ada. Jadi kita nak kenal lagu mana? Maka kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quranul Karim masyhur ataupun ma'ruf pada kita pesanan daripada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa kita dengar ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Buatlah benda-benda yang bagus, yang baik, yang comel, yang bagus. Dalam hadis beliau kata, buatlah apa sahaja, kata Rasulullah, yang baik pada agamamu, kepada keluargamu, kepada negaramu, buatlah apa saja. Rasulullah kata suruh buat apa saja yang baik. Tapi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan kamu kena cegah, kamu kena larang, kamu jangan buat benda-benda yang mungkar. Jadi bila keluar perkataan jangan larang, suruh buat benda baik, jadi di manakah ukuran sebagai ulama usul? Sebagai kita bedah sikit pagi, iaitu ukurannya adalah yang berlawanan dengan ayat ni. Dalam keadaan kita tak sedar mana bahawa ada yang ulama yang mana bercakapnya seolah-olahnya dia terbalikkan ayat, tapi kita tak nampak dia terbalik. Ini masalahnya sebab kita tak nampak. Kalau kita nampak terang-terang dah kita tak ikut, terang-terang dah anak muda tak percaya mana pun. Tapi sebab apa yang boleh percaya? Sebab yang berlaku kepada masyarakat boleh percaya kerana dia menggunakan ayat dan juga bahasa yang sangat cantik, yang sangat comel, yang sangat lembut. Maka terpengaruhlah zaman kita ni sebelum tiba yang Dajjal. Jadi macam mana cerita? Dia tukar ayat, seolah-olahnya terbalikkan ayat. Sepatut ya'muruna bil ma'ruf, dia tukar ya'muruna bil munkar. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, mencegah benda-benda yang ma'ruf. Yang baik-baik dia cegah, jangan buat. Sedangkan Rasulullah kata buatlah benda-benda baik, apa sahaja buat. Asalkan bagus, baik untuk agama kamu, baik untuk keluarga kamu, baik untuk negara kamu, buat, tak ada masalah. Tapi dia kata jangan buat apa yang Nabi tak buat. Maka dia kata benda ni bukan sini ni, saya khabar ni dunia.
Nak bagi tahu, kita kena balik bagi tahu kepada anak kita, cucu kita, sebab mereka semua adalah generasi baru, generasi akan datang yang tengah berlaku masalah. Tak tahu hak mana sebetul. Kalau kita hak mari di masjid tak ada masalah dah. Tapi kita bimbang keadaan akan datang, masjid makin lama makin kurang, makin lama makin kurang dan sebagainya. Kita bimbang kerana anak muda lapisan baru makin jauh dengan solat, makin jauh dengan ibadah, dengan belajar dan sebagainya. Kita bimbang. Dan kajian mengatakan di Malaysia kita ni lebih daripada 86% anak muda tidak solat. Kenapa tidak solat? Kerana daripada ayah dia sendiri pun penidah, tak tahu mana betul. Nak buat sikit tak boleh buat ni. Sebab hadis Nabi kata wa kullu muhdatsatin bid'ah, maka setiap benda-benda yang baru tu bid'ah, maka setiap bid'ah itu sesat, maka sesat masuk neraka. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, akan masuk neraka benda-benda yang baru. Ni salah faham. Ramai orang tengah faham tentang bab atas ayat saja. Ni kita kena ulah sikit. Masa tak cukup sebenarnya, tapi tak apalah. Kita ambil sikit beringat. Sebab apa? Ya'muruna bil ma'ruf, dia tukar ya'muruna bil munkar. Dia suruh buat benda munkar dan dia larang buat baik. Kenapa larang buat baik? Mana ada ustaz larang buat baik ni? Tanpa kita sedar. Kita tak sedar yang mana mereka mengatakan tak benar ikut ulama. Kita jangan ikut ulama, ikut Nabi lah. Nampak comel lah ayat. Sebab dia bawa ayat Quran. Ini kita kena royak ke anak cucu kita. Saya bukan nak khabar kepada orang sini bagus belah kedah. Orang Bukit Payung ni comel belah kedah. Kuliah agama saya tengok mana-mana pun Allah. Saya dengar AJK Masjid cerita semalam, teruja saya. Kelantan tak begitu. Minta maaf saya cakap Terengganu ni sebab saya rindu bahasa Terengganu. Saya duduk Terengganu dulu 5 tahun. Rindu bahasa Terengganu. Lama dah tak datang, tak keluar daripada Kelantan. Boleh tak ada masalah. Tapi kalau silap sikit-sikit minta maaf lah, sebab rindu sangat. Bukan nak ajuk tak ajuk, tidak. Memang saya rindu sangat. Okey. Kita nak khabar yang disalahfahamkan tentang ya'muruna bil munkar. Macam mana cerita? Ya'muruna bil munkar iaitu dia sepatut ya'murul ma'ruf, ya'murul bil munkar kerana dia terang-terang melarang ataupun kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata al-ulama warathatul anbiya. Tiba-tiba dia kata jangan ikut ulama, ikut Rasulullah lah. Kerana Quran cakap, bukan bercakap. Dalam Quran kata kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau nak Allah kasih kepada kamu, kamu kena ikut Rasulullah. Maka janganlah buat benda Rasulullah tak buat. Buat hak Rasulullah buat. Kita pun orang kampung ataupun orang bandar, budak-budak anak-anak muda ni terfikir betul juga. Apa dia ikut ulamanya? Tak tahu ulama betul ke tak. Ulama bukannya maksum. Kita pun dengar orang betul juga. Ini yang salah fahamnya. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh buat benda-benda yang baik. Antaranya contoh yang ulama susun comel dah, jaddidu imanakum qawli la ilaha illallah. Apabila kamu rasa sedih, rasa down iman, maka perbaharuilah iman kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Ramai orang duk ingat kita ikut-ikut je ulama. Ulama cerdik pandai lama dah. Buat tu kenapa bila meninggal orang akan sedih. Akan sedih. Tak boleh nak terima keadaan takdir, qada dan qadar. Maka di situ maknanya kita dah lemah iman. Bila lemah iman, kita kena mengucap la ilaha illallah. Tu antaranya. Lepas tu dia kata Nabi mana yang buat maulid tak sambut pun, tak suruh pun sambut birthday Nabi. Kita tanya dia balik, dia kenapa duduk sambut birthday isteri, birthday anak? Nabi suruh ke? Tak pun, tapi kita takkan tak buat. Kita kan sayang ke bini, sayang ke anak, takkan kita tak buat. Lepas tu Nabi dah sayang ke? Jadi kalau kita tanya masalah, dia tak nak nanya mana. Ini antara salah faham benda yang kita perlu buat. Kenapa? Tanda kasihnya Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hamba nak khabar yang mana masjid buat, surah-surah buat tu betul dah. Cuma kena khabar kepada anak-anak muda kita, kena ikut buat benda yang baik sebab Allah yang suruh. Itu sebab jangan salah faham tentang hadis tadi. Bid'ah bid'atan, kata Imam Syafi'i. Bid'ah ni ada dua, satu yang baik, satu yang tak baik. Ni barang bid'ah belaka ni, ada depan, ada kameranya, ada laptopnya, barang bid'ah belaka ni. Tapi molek ke tidak? Molek. Speaker duduk orang tu imam duduk bang duduk azan.
Nah, Tok Bilal duk terima duk baca Quran apa ni, pakai mic. Bid'ah ada, bid'ah tu. Tapi bid'ah tu apa? Bid'ah hasanah, bid'ah baik. Antaranya banyak benda-benda yang bid'ah. Pakai seluar jing pun bid'ah. Pakai seluar selek pun bid'ah, luar terek pun bid'ah. Tapi baik ke tak? Baik, sebab Rasulullah kata tutup aurat. Tak suruh pakai seluar jing, pakai seluar terek, seluar selek tak, tapi suruh tutup aurat. Itu antaranya. Jadi biarlah kita jelas bahawa apa yang ulama kita suruh buat tu comel dah, cuma kita ikut je. Tapi ini nak bagi tahu yang last daripada kesimpulan pada pagi ni adalah apa panggil, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak bagi tahu kepada kita bahawa bahayanya ancaman akhir zaman, dia mari melemahkan umat supaya umat nak berzikir lebih sikit takut, nak buat sikit takut Nabi, takut masuk neraka sebab salah faham pada hadis ni. Yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah buat benda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas memberitahu solat zuhur 4 rakaat, kita tiba-tiba buat 5. Hak tu hak sesatnya masuk neraka. Tapi kalau benda yang Nabi tak suruh buat, cuma Nabi kata buatlah benda baik, ikutlah benda pun, maka boleh buat. Dia salah faham, Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Tak. Setiap benda Nabi kata boleh buat belaka. Kata ulama semua benda harus semua. Apabila jadi haram, apabila ada dalil. Maka selagi tak ada dalil, selagi itulah kita boleh buat sebenarnya. Dia tak nak buat benda, kena tanya dalil dulu. Ni kita tanya, minta dalil pakai seluar. Apa dalil pakai seluar jing? Dia kata untuk aurat. Itu untuk aurat. Ni daun pisang boleh. Lagu mana? Contohnya gitulah. Jadi kita pun masa pendek sangat, kita nak kenal pondok tu, kenali sikit, insya-Allah. Jadi yang nak khabar apa yang orang tua duk buat, ulama buat, masjid duk buat dah comel belaka. Tapi kita bimbang benda ni telah pun meresap masuk semua jabatan. Waktu yang hamba pergi mana-mana akan setuh poin ni. Sebab apa? Setiap jabatan ada belaka. Sama ada kerajaan pusat, kerajaan negeri kau, ada orang cakap orang ni. Dah bukan. Semua jabatan ada belaka. Ada belaka dah. Pakda kita, makda kita, pok-pok semua yang ada ni kena bagi tahu semua jabatan ada belaka dah. Jabatan agama sendiri ada belaka, jabatan kerajaan ada belaka ni, fahaman-fahaman yang karut-marut ni. Ini menyebabkan ramai orang muda nak berzikir sikit takut, nak buat sikit pun takut, tahlil takut, nak buat maulid sikit bid'ah Nabi tak buat. Tapi time bini birthday boleh maulid je. Happy birthday to you, boleh tak ada masalah pun. Allah selamatkan kamu, molek-molek je buat Haji Bakir, tak ada masalah pun. Siang Haji Bakir. Jadi mana kabarnya tak ada masalah kita buat benda comel, tanda kita kasih dan sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah boleh ana. Okey, hadirin hadirat, ayah-ayah, ibu-ibu. Ni antara program kita di Pondok Tok Kenali. Kita ada pelajar lebih kurang 200 orang pelajar. Dalam 200 orang pelajar ni, kita baru dapat tahu ada yang sampai peringkat yang sangat-sangat susah. Yang sangat-sangat susah, dan kesedaran inilah kami mengambil inisiatif untuk lebih lagi mencari orang fakir miskin, orang susah. Kami turun padang untuk membantu mereka-mereka yang tak dapat pendidikan, tak dapat untuk nak meneruskan kehidupan untuk belajar dan sebagainya. Kami turun padang. Alhamdulillah setakat hari ni ada dalam 7-8 orang yang fakir miskin dan anak-anak yatim piatu. Jadi kepada ibu bapa, ayah haji, mak haji, pok-pok yang dirahmati Allah, yang rasa Allah Ta'ala ni bagi kita sedikit kelebihan dan sebagainya, nak bantu fakir miskin, insya-Allah boleh. Bukan setakat fakir miskin, anak yatim piatu, seperti mana kalau kita nak ikut daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa dia yang sayang dan membantu ataupun menguruskan anak yatim serta fakir miskin, dia dengan aku di syurga esok begini, katanya Rasulullah. 2 jari rapat. Nak ayatnya rapat, dekat katanya. Rasulullah sangat sayang. Kenapa sampai tahap tu Rasulullah kata? Sebab sifat penyayang ni bukan sifat makhluk asalnya. Walaupun kita duk sayang kepada isteri kita, anak kita, molek-molek, tapi sebenar hakikat bukan kita punya sifat. Sifat asalnya sifat Allah. Allah yang memberikan sifat tu kepada kita. Kalau Allah tak bagi pinjam, kita tak akan rasa sayang kepada bini kita. Tak akan sayang kepada Tok Imam, Tok Bilal. Tak sayang mana? Tengok pok pun tak rasa sayang. Tapi bila kita sayang, bila Allah bagi pinjam.
Jadi tanda Allah sayang juga kepada kita, dia bagi pinjam sifat dia kepada kita. Jadi mana kalau kita ada rasa sayang kepada orang fakir miskin dan sebagainya, rasa nak untuk bersama-sama dengan Pondok Tok Kenali, insya-Allah kita bukan kata 200 orang tu semua kita bagi, tidak, kepada yang memerlukan sahaja. Saya dan tim saya turun padang. Ni salah satu ke Kuala Lumpur ni memang ada di Kajang. Nak sangat mengaji Pondok Tok Kenali tapi tak mampu, ustaz. Saya orang susah, suami saya stroke, mak saya OKU, saya duk jaga dua-dua, saya tak boleh kerja mana pun. Ikut ada bantuan sikit-sikit, saya tak mampu nak sekolahkan anak saya, tapi anak saya nak sangat-sangat. Saya gini, balik ke Dabung pula. Dabung pun fakir miskin. Hari tu anak yatim piatu, kita pergi Kembar. Sampai kena hambak, kena halau daripada rumah. Jadi mana-mana yang kalau rasa nak untuk bersama-sama, di luar sana ada tabung daripada Pondok Tok Kenali nak bersama join program kita, dan ada banting. Kalau kita khabar kata nak ambil sedekah subuh, mungkin yang mana ada dalam poket je. Tapi rasa nak buat setiap minggu ataupun setiap hari, boleh ambil gambar di banting, ada nombor akaun. Ni saya sendiri turun padang untuk mencari fakir miskin ni. Bukan kita ambil daripada video bersama, bukan. Ni betul-betul real punya orang susah. Saya sendiri turun padang, insya-Allah kalau siapa-siapa nak bersama ada luar, insya-Allah. Jadi saya rasa setakat tu dulu, saya minta maaf lah kerana ambil masa yang masa pagi ni kepada ayah haji, makcik haji, pok-pok semua. Mana rasa nak bersama, silakan, insya-Allah. Bukan nak paksa, bukan nak merintih, nak meminta-minta, bukan. Cuma yang mana nak. Kalau tak ambuh nak buat gana, Allah Ta'ala tak capuk kasih sayang pada diri dia. Nak buat gana? Nak rasa sayang orang malah, orang pakai miskin, dia malah kerja. Kita jangan kabur gitu, sebab bukan semua orang fakir miskin, anak-anak yatim ni dia nak keadaan gitu, dan bukan semuanya pemalah dah. Dia diuji oleh Allah untuk apa? Bukan ujian dia saja, ujian juga untuk kita. Ujian untuk kita. Kita dan Allah Ta'ala beri peluang kepada kita. Siapa-siapa yang rasa nak, insya-Allah ada belakang. Jadi kita harap, saya temu sendiri orang susah ni, duk sakit buah pinggangnya, ada yang sakit kecil manis sampai teruk sangat, nak potong kakinya, dah lah susah. Jadi ujian ni kalau kira bukan untuk dia dah, ujian untuk masyarakat. Jadi kita nak kepada kasih sayang Allah. Kerana apa? Kerana kita harap sangat nak sifat Allah ni, rasa sayang ni, kerana dengan sifat Allah sayang ni lah tandanya Allah sayang kepada kita. Dan apabila Allah sayang kepada kita, itulah buktinya insya-Allah kita akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kerana kita semayang kuat, bukan kerana kita zikir kuat, bukan kerana kita ni duduk sujud lama masuk syurga, dah. Ni semua tanda kita taqarrub, tanda kita taat, tanda kasih pada Allah. Yang menyebabkan kita masuk syurga kan apa? Kerana redha Allah dan kasih sayang Allah. Nak Allah kasih, kita kena ada rasa sifat tu. Jangan kita rasa pulang mereka, kerana mereka ni bukan nak keadaannya berlaku macam tu, insya-Allah. Jadi setakat tu dulu apa yang baik anugerah Allah Subhanahu taala. Saya ni dengan tim datang untuk memberi peluang sahaja. Bukan beruang, peluang. Datang memberi peluang, siapa nak silakan, tak nak tak ada masalah. Dah, insya-Allah. Jadi kami ada di sana, ada pelajar lebih kurang 200 orang. Dalam 200 orang tu ada yang susah lagu ni. Dan bukan kami bantu hak ada dah je, kami cari lagi pelajar-pelajar luar ni. Hak kata tu 8 orang, hak kami tengah nak siasat bagi rumah ke rumah ni, baru 3 orang. Dari 8 baru 3 orang kami pergi buat penggambaran, kami ambil bukti. Penggambaran ni sebagai bukti. Takut orang kata betul dah urus duit ni, betul dah untuk saluran yang betul ke tak. Jadi saya sendiri pun menerima amanah ni. Jadi kita nak pastikan betul-betul saluran sampai kepada orang yang sepatutnya, yang berhak. Jadi insya-Allah kita berusaha, kita mari hari ni sambil-sambil, sebenarnya nak balik nak pergi semalam dah. Tapi kata Haji Zul mari sini dulu. Ini peluang untuk orang sini lah. Kalau kata nak berasa tengok tak rasa, saya minta maaf lah, sebab mic saya ni agak pecah-pecah sikit, jadi tak boleh dengar molek. Minta maaf lah. Kalau semalam mungkin speaker tu mungkin dia boleh sempat ejah kalau ke mana, dengar molek. Semalam tak kurang pada 10 orang nangis. Ini baru video pertama. Sebenarnya kita akan buat video demi video, banyak lagi kita akan buat, insya-Allah. Kalau siapa nak tengok kuliah-kuliah Pondok Tok Kenali dan juga video-video yang kita rakam sendiri ni, boleh masuk kepada YouTube Pondok Tok Kenali Official. Dalam tu ada, insya-Allah.
Jadi sekat tu dulu hok mana nak tanya saya ke apa benda nak cakap, insya-Allah lepas ni boleh. Aku lakukan hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya mohon maaf jika terkasar bahasa, tersalah cakap, tersalah bicara, mohon maaf. Sekat tu dulu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuhan, dengarlah hatiku, hamba-Mu yang lemah ini. Oh Tuhan, bantulah